khas untuk wanita yang ada masalah mulut berbau walaupun dah gosok gigi. Ada 3 rahsia. Macam mana nak atasi masalah tu? Nombor 2 dan nombor 3 paling ramai wanita tak buat. Yang pertama, selepas awak makan, please berkumur. Okey? Yang kedua, selepas makan, tolong floss gigi awak. Pergi toilet. Awak nak tahu tak, sebenarnya sisa-sisa makanan yang terlekat dekat celah gigi itu yang buatkan mulut awak berbau. Yang ketiga, masa awak gosok gigi, make sure awak bersihkan lidah sekali. Siapa nak? Bruh. Bruh. Itu dia antara perkongsian macam-macam kan kalau kita tengok dalam cara yang orang kata melucukan tetapi untuk sama-sama mengingatkan kita untuk menjaga kesihatan oral. Penting tu untuk kita menjaga kebersihan diri dan juga kesihatan oral kita. Okey, saya nak buat satu pengakuan jujur tahu tentang kesihatan nafas ataupun oral dan mulut kita semua ni. Saya paling takut antara tanda-tanda yang saya tahu saya akan bermasalah dan nafas saya pasti berbau kalau gusi saya berdarah. Saya dah kerja sebagai seorang pelakon, kita pengacara bertemu dengan orang dan sebagainya. Bila setiap kali kalau gusi kita bengkak atau berdarah, kita cuba pegang, dan bukan saya nak kata serobot tapi kalau kita bau sikit memang sangat-sangat tak menyenangkanlah bau tu. Jadi cuba cek. Tapi sebenarnya kan Farin, selain daripada masalah gusi, ada banyak lagi faktor lain yang boleh menyebabkan kepada masalah mulut berbau. Tapi kita nak tanya persoalan dan perkongsian ini bersama dengan pakar kita yang telah pun berada dalam talian ketika ini. Kita bersama dengan Dr. Charlene Grace daripada Klinik Pergigian Selcare Dental Putrajaya. Apa khabar, Doktor? Khabar baik. Apa khabar Fiza? Baik. Farid? Fiza je doktor ke? Saya Farin? Ya, saja bergurau saja doktor. Okey, doktor di mana? Doktor di klinik yes. Kita tengok doktor gigi dengan giginya yang cantik. Pasti kita nak tahu juga tips dan rahsia-rahsia mengenai kesihatan oral ini. Okey, jadi soalan pertama kita, kalau untuk kita membuka tirai perbincangan kita hari ini, Doktor, ramai orang nak tahu kalau kita cakap tentang kesihatan oral, apa sebenarnya yang perlu kita tahu bila kita bercakap tentang kesihatan oral ini sendiri? Okey, bila kita cakap tentang kesihatan oral, ramai yang salah anggaplah yang dia hanya berkaitan dengan gigi. Tapi sebenarnya dia bukan sahaja gigi, dia gigi, gusi dengan pengeluaran air liur kita. So pengeluaran air liur pun penting juga sebab dia yang akan melawan kuman dalam mulut kita, menstabilkan pH mulut kita. Okey, jadi ini bermakna ianya lebih daripada sekadar kita cukup memberus gigi saja kan, betul lah doktor Okey, tapi betul. Selalunya lazimnya orang bila bercakap tentang kesihatan oral ini mereka selalu akan kata dan kaitkan dengan bau mulut dan juga nafas itu. Jadi mungkin kita mulakan di situ doktor. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi masalah bau mulut ni doktor? Okey, penyakit nafas berbau ni dia also dirujuk sebagai halitosis lah. Ia merupakan macam suatu keadaan lah di mana bau yang tidak menyenangkan dari nafas seseorang. So pada masa yang sama dia terjadi sebab ada aktiviti tindak balas bakteria dengan sisa makanan yang tertinggal dalam mulut. So sebab halitosis ni kebanyakannya berlaku pada seseorang yang ada masalah gigi, gusi bengkak, plak gigi. Okey. Doktor, tapi nak tanya juga, kadang-kala selain daripada masalah gusi bengkak ataupun plak gigi ini, adakah ia juga boleh dikaitkan dengan penyakit-penyakit lain, penyakit-penyakit seperti penyakit ENT ataupun penyakit-penyakit yang lain yang boleh juga ada diagnosanya kena mengena dengan masalah mulut berbau ini? Ada juga. Dia penyakit yang mainly berkaitan dengan perut, masalah perut seperti GERD, masalah buah pinggang pun ada. Okey doktor, mungkin saya boleh menambah sedikitlah. Kadang-kadang orang menyangkakan macam doktor kata tadi daripada sisa di dalam celah-celah gigi, gusi bengkak, berdarah dan sebagainya. Tapi ini juga bermakna ada mengesahkan yang ada pendapat mengatakan bahawa kadang-kadang kita makan ataupun gas di perut kita, pemakanan kita yang tidak bagus juga dan sebagainya memang sebenarnya menyumbang kepada bau mulut yang kurang menyenangkan. Betul doktor Yes, betul. It's because sebab acid reflux dalam perut kita lah. Okey.
Jadi masalah-masalah penyakit daripada perut itu juga boleh menyebabkan seseorang itu mengalami masalah bau mulut. Okey doktor, tapi kalau kita bercakap tentang kesihatan oral ni, ini memang amat penting. Apatah lagi tentang bau mulut. Bila kita cakap tentang bau mulut ni, pula sekarang ni kita pakai pelitup muka dan kadang-kala penjagaan oral itu tidak dititik beratkan kerana kita rasa macam kita ada pelindung sebab kita pakai pelitup muka kan doktor. Orang tak nampak. Jadi dalam tempoh pandemik ini, dalam masa yang sama kita memakai pelitup muka ini, apakah sebenarnya faktor-faktor yang harus kita titik beratkan kalau kita mengalami masalah bau mulut ataupun masalah gigi sebenarnya? Actually, ramai orang yang bersalah sangka kalau kita pakai mask, kita tak perlu menitik beratkan penjagaan kesihatan oral. Tapi sebenarnya salah. Sebab bila kita pakai mask, ianya untuk melindungi kita daripada virus sahaja. Tapi kalau kita, tapi dia tak akan merawat problem yang ada pada gigi lah. So of course kita kena jaga bau mulut ataupun ada apa-apa karies gigi ke, masalah gusi ke, memang kita kena jumpa doktor. Sebab kita ingat kita since kita tutup pakai mask, orang lain tak boleh bau nafas kita, betul tak? Kita sendiri pun boleh bau nafas kita, doktor. Kita pun boleh pingsan kan? Awak dah buat ujian kat saya awal tadi kan? Bau nafas sendiri. Bagus. Alhamdulillah kita okey setakat ni. Okey. Tapi saya juga nak bertanya kepada doktor lah. Kadang-kadang bila kita cakap tentang masalah kesihatan dan juga tentang kesihatan oral dan sebagainya, selalunya bila cakap pasal kesihatan ni ada juga dikaitkan dengan kata sebenarnya ni penyakit keturunan saya. Betul ke kesihatan oral ni ada kaitannya dengan keturunan juga? Ada juga sebab dia one of the punca sistemik lah, keturunan, penyakit, all that adalah punca sistemik. Okey. Ia juga boleh disebabkan oleh faktor-faktor kesihatan dan juga sedikit faktor keturunan. Okey doktor, banyak lagi nak kita tanya kepada doktor antara seawal umur berapa sebenarnya anak-anak ini perlu didedahkan untuk kesihatan oral ini. Tapi sebelum kita ke soalan yang seterusnya, apa kata penonton, sama-sama kita saksikan sedikit trivia berkaitan kesihatan oral. Silakan. Tahukah anda, gigi merupakan salah satu struktur terpenting di dalam mulut manusia. Gigi mempunyai kekuatan yang luar biasa dan boleh berfungsi untuk menggigit dan mengunyah makanan. Namun, jika kandungan kalsium pada gigi berkurangan, gigi akan menjadi lemah dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Benih gigi manusia pula sudah mula terbentuk semenjak sebelum kelahiran seseorang lagi. Gigi pertama seseorang dikatakan mulai tumbuh seawal usia 4 bulan di mana ianya dikenali sebagai gigi sulung atau gigi susu. Namun gigi tersebut kemudiannya akan digantikan dengan gigi kekal di dalam lingkungan usia 6 tahun. Gigi dapat bertahan seumur hidup jika ianya dijaga dengan baik. Tahukah anda, tempoh jangka hayat gigi dapat bertahan dengan lebih lama jika kesihatan mulut seseorang itu sentiasa terjaga. Gigi haruslah sentiasa diberus sekurang-kurangnya 2 kali sehari dan perlu dibuat pemeriksaan bersama doktor setiap 6 bulan sekali. Mengabaikan kesihatan mulut juga boleh mendatangkan pelbagai kesan buruk kepada seseorang. Kerosakan gigi yang berlanjutan seperti gigi berlubang dan rosak berpotensi menyebabkan kematian jika ianya dibiarkan tanpa sebarang rawatan. Namun tahukah anda, dari segi penyusunan gigi pula, ramai yang memilih untuk membuat rawatan memakai pendakap gigi. Terdahulu, penggunaan pendakap gigi seringkali dianggap sebagai salah satu tanggapan buruk dan tidak penting, terutamanya buat kaum wanita. Namun, ianya kini dapat dilihat sebagai satu rawatan yang selamat dalam menyusun semula kedudukan gigi seseorang yang tidak teratur, sekaligus dapat meningkatkan keyakinan diri dalam kehidupan seharian. Baik, laporan yang terus memberi pencerahan tentang kesihatan oral yang disediakan oleh wartawan kami Tasha, dan sedikit sebanyak kita terus mengambil tahu, dan kita harapkan dengan perkongsian tadi kita terus peka tentang kesihatan oral ni. Betul lah, kadang-kadang disebabkan oleh kita ada masalah mulut berbau ataupun masalah-masalah lain yang disebabkan oleh kesihatan oral ini membuatkan orang di sekeliling kita merasa tidak selesa. Kadang-kadang nak tegur takut orang kecil hati kan, sensitif kan. Jadi kita kena kenal pastilah punca dan juga masalah diri kita sendiri. Berbalik kepada soalan tadi doktor sebelum kita
ke laporan itu. Sebenarnya doktor, kalau kita bercakap tentang kesihatan oral ini, kita selalu membincangkan tentang orang dewasa. Kita tahu setahun kita kena pergi jumpa doktor gigi sekurang-kurangnya 2 kali. Tetapi seawal usia berapa sebenarnya anak-anak kita ini juga harus didedahkan terhadap kesihatan ataupun penjagaan oral ini? Okey, untuk baby masa 6 bulan dan ke atas dah boleh bawa jumpa doktor gigi. Oh, Okey. Sebab gigi susu pertama tumbuh pada masa 7 hingga 9 bulan. Okey, jadi kebiasaannya So, kalau once baby seawal usia itu apa yang akan diperiksa? Kerana mungkin pada pendapat saya lah 6 bulan terlalu awal, tapi sebenarnya apa yang kita nak perhatikan tu doktor? Okey, sebab dah dari mula 6 bulan memang gigi dah akan start tumbuh. okey. So kita just check pertumbuhan gigi macam mana atau ada tak apa-apa tanda-tanda caries awal pada baby. Sebab pada umur setahun macam tu dia semua gigi dah tumbuh dalam mulut. Tapi kalau still ada baby yang tak ada cukup gigi, so kita akan monitor, suruh mereka datang setiap 3 bulan atau 6 bulan untuk monitor pertumbuhan gigi. Berbalik kepada soalan yang lebih kurang sama ini, doktor. Ini ada daripada rakan kita di Facebook, daripada Rohazia Hashim. Katanya, bagaimana cara terbaik untuk penjagaan dan teknik memberus gigi bagi anak-anak umur 2 tahun? Sebab kebiasaannya diorang ni akan makan ataupun menelan ubat gigi tersebut, doktor. Saya ada pengalaman tu doktor dengan anak saya. Memang susah nak gosokkan gigi dia. Silakan. Okey, kalau untuk umur 2 tahun memang dah boleh pakai brush. So brush yang soft. So selalu galakkan pakai brush yang soft sebab kalau yang medium atau hard memang dia akan rosakkan gusi. So selalu pakai yang soft, and then ubat gigi boleh yang untuk kids punya, tapi dalam moderate amount lah, macam dalam peanut size. Sedikit cukup. Dan saya kira harus juga. Of course, parents kena monitor cara children brush lah. Okey. Dan saya Sebab kira harus sometimes juga kids tak. diperhatikan tentang jenis ubat gigi itu juga doktor, betul ? Yes, betul. Jenis ubat gigi yang ada fluorida. Itu paling penting. Sebab mereka perlukan fluoride untuk kuatkan gigi. Baik. Okey. Yes. Doktor, ini ada satu lagi soalan. Katanya, adakah disebabkan faktor tanam gigi boleh menyebabkan nafas berbau, dan bagaimana untuk mengawal nafas berbau selepas tanam gigi? Satu lagi, adakah ulcer mulut juga disebabkan oleh stres, doktor? Soalannya. Okey, first mulut berbau puncanya daripada caries atau masalah gusi memang betul lah. Sebab dia ada jangkitan kuman. So bila ada masalah gusi atau caries gigi, maksudnya bakteria memang dalam amount yang berlebihan dalam mulut. So bila bakteria berlebihan, automatically nafas kita pun akan mula berbau. And coming to the ulcer, memang yes, stress boleh cause ulcer. Okey. And ulcer juga boleh bagi nafas yang tidak menyenangkan juga. Okey, ini ada satu soalan menarik doktor. Ini daripada mungkin sedikit juga daripada saya ambil sedikit daripada Facebook, penonton Facebook, dan juga sedikit daripada apa yang saya ingin tahu sebenarnya. Ada orang mengatakan tentang penggunaan cecair kumur mulut tu. Adakah ianya benar-benar berkesan ataupun perlu berus dan kumur? Kadang-kadang bukan apa, ada orang dia rasa kumur tu dah cukup je doktor. Ada macam tu? Ada. Memang ada. Okey, brush still paling penting lah. Brush dengan floss memang kena sekali setiap hari. Tapi floss sehari sekali cukup. Tapi brush memang 2 hingga 3 kali sehari. Tapi pencuci mulut, okey, masa yang kita tak berkesempatan untuk berus gigi lepas makan, kita boleh pakai pencuci mulut. Okey. Tapi kalau pencuci mulut dia additional, tambahan sahaja. Dia untuk bagi freshness kepada mulut. Tapi also kita advise patient untuk jangan pakai pencuci mulut yang ada alcohol content. Sebab bila ada alcohol, dia boleh keringkan mulut. And bila mulut kering, dia boleh ada bau juga. Okey, doktor. Itu maksudnya kalau kita nak jaga kebersihan mulut kita, kena tetap berus gigi kita. Betul. Okey. Doktor, kalau kita lihat tadi, kita dah cakap tentang masalah caries, masalah penyakit-penyakit juga yang boleh menyebabkan kepada bau mulut. Adakah struktur gigi? Kadang-kadang ada orang yang giginya memang lahir cantik. Ada orang yang giginya tak tersusun, doktor, dan memerlukan rawatan-rawatan tertentu. Adakah ini disebabkan oleh masalah penjagaan gigi itu sendiri ataupun masalah keturunan, ataupun apakah yang menyebabkan seseorang itu mempunyai masalah gigi yang tidak rata?
Okey, kalau gigi tidak rata, dia salah satu sebab boleh jadi keturunan juga. And salah satu, let's say kalau dari baby atau kanak-kanak lagi, kalau gigi mereka terpaksa dicabut awal, so gigi lain akan mula, terutama gigi susu dicabut awal, so gigi kekal tak ada tempat untuk keluar sebab gigi lain dah mula gerak. So bila gigi kekal tak ada space nak keluar, so gigi lain dia akan cuba keluar juga tapi sengit atau berlapis. Okey, itu akan Itu adalah menyebabkan reason kenapa gigi jadi tak selari lah. Tapi solution untuk gigi tak selari adalah through braces sahaja. okey. Tapi kita tengok kalau ada mild, kalau very mild kita boleh pakai retainer. Tapi kalau more than mild memang kena pakai braces. Okey. Bila doktor cakap tentang braces ataupun pendakap gigi ni, Fahrin, kalau kita lihat tentang rawatan gigi ortodontik ni ada macam-macam kaedahnya. Dan kalau dahulu pemakaian pendakap gigi ataupun braces ini hanya kita tahu tentang pendakap gigi metal ataupun besi. Namun hari ini ada dia pakai gigi besi, kena ejek kan. Betul. Tapi hari ini sebenarnya ada pelbagai alternatif lain yang membolehkan anda untuk menggunakan pendakap gigi yang lebih mudah dan tidak mengganggu kehidupan seharian anda. Jadi apa kata kita saksikan ini dia, alternatif rawatan ortodontik. Saksikan laporan ini. Silakan. Memiliki gigi yang sihat, cantik dan teratur menjadi impian buat mereka yang sangat menitik beratkan kesihatan mulut dengan teliti. Antara kaedah rawatan yang sering dilakukan ialah seperti rawatan scaling, veneer, pemutihan dan rawatan memakai pendakap gigi ataupun braces. Melakukan rawatan ortodontik dengan memakai pendakap gigi besi kini boleh dilakukan dalam pelbagai kaedah lain yang berbeza mengikut jenis bahan dan kesesuaian yang ingin digunakan. Pendakap gigi ni ada pelbagai jenis. Ada konvensional, ada pendakap gigi self-ligating dan yang terbaru ada pendakap gigi Luxina. Pendakap gigi konvensional ataupun self-ligating ni dia terbahagi kepada bahan yang membuatnya. Ada besi ataupun metal biasa yang kita tengok ataupun ada seramik. Ada rawatan yang ketiga adalah rawatan ortodontik Luxina ataupun clear aligner pendakap gigi Luxina. Dia bentuk seperti retainer, hanya satu lapisan plastik. Satu lapisan plastik diletakkan pada gigi dan lapisan plastik tersebut boleh menggerakkan gigi. Jadi dia dah tak ada wire, bracket, dia lebih selesa digunakan dan dia lebih cantik. Merupakan pakar ortodontik yang berpengalaman selama lebih daripada 10 tahun, baginya rawatan pendakap gigi Luxina bukan sahaja lebih mudah untuk digunakan, malahan ianya juga dapat memberikan penampilan yang lebih cantik dan teratur. Dari segi penjagaan hariannya pula, ianya lebih mudah untuk dibersihkan berbanding pendakap gigi yang lain. Pendakap gigi jenis Luxina ni adalah satu treatment yang paling digemari buat masa ini. Dia aesthetically pleasing, dia adalah cantik dan a lot of my patient, kawan-kawan tak perasan pun dia pakai pendakap gigi. Sebab dia hanya satu lapisan plastik pada permukaan gigi. Jadi dia adalah jauh lebih selesa kerana dia tidak mempunyai wire dan bracket. Jadi makanan tak melekat di celah-celah braces dan gigi senang dibersihkan. Dia boleh dibuka apabila kita nak makan. Kita boleh buka dan dia boleh makan seperti biasa. Dia jauh lebih selesa kerana apabila tak ada bracket pada permukaan gigi, dia tak ada kawasan yang tajam. Jadi tak adalah mulut kita penuh dengan ulcer. Prosedur dalam memeriksa keadaan gigi pesakit juga haruslah dilakukan terlebih dahulu bagi memastikan gigi nampak lebih cantik dan sempurna selepas melakukan rawatan ini. Sebelum kita membuat pendakap gigi Luxina ni, gigi kita perlu cetakan gigi menggunakan material ataupun kita boleh scan dengan intraoral scanner. Kita boleh scan dalam gigi dan kita akan uploadkan kedudukan gigi ni di sistem dan kita akan betulkan kedudukan gigi tersebut. Memiliki gigi yang cantik memainkan peranan yang sangat penting agar kesihatan mulut akan sentiasa terjaga. Penggunaan pendakap gigi Luxina ternyata bukan sahaja dapat mengurangkan rasa sakit ketika memakainya, malahan ianya juga dapat membantu meningkatkan keyakinan mereka ketika bertutur dalam menjalani kehidupan seharian. Okey, itu dia antara alternatif hari ini, pendakap
pendakap gigi Lutsina ataupun orang putih panggil invisible braces. Tak nampak lah. Dan ada lagi gigi lagi besi senang tu. lah. Kadang-kadang untuk kita yang bekerja di media ni juga, kadang-kadang senang kalau kita pakai green screen kat belakang, kita pakai pendakap gigi Lutsina tu, dia tak mengganggu sangat lah. Kalau kita pakai pendakap gigi yang besi tu, kadang-kadang ada warna-warna tu, dapat pula warna hijau, nampak pula tembus. Okey, silakan Farin. Okey, doktor, kita juga nak bertanya. Saya sebenarnya nak memperbetulkan persepsi masyarakat tentang penjagaan oral ini merupakan satu pilihan kepada diri kita. Mungkin nak cantik, nak bersih dan sebagainya. Tapi ada sesuatu lagi yang lebih serius kerana kalau kita tidak menjaganya dengan baik, pelbagai masalah kesihatan yang lain boleh timbul. Sebagai contoh, saya pernah mendengar dia boleh mengganggu urat saraf mata dan sebagainya. Kemudian selain daripada stres, memberi masalah-masalah kesihatan yang lain yang sangat-sangat serius hanya berpunca daripada tidak menjaga kesihatan oral, doktor. Yes, boleh jadi juga. Terutama untuk penyakit jantung, endocarditis. So dia boleh jadi fatal lah sebab kalau bila gigi rosak, memang bakteria accumulation banyak dalam mulut. So benda tu boleh go through the saluran darah and affect our heart outer lining. Okey. Yeah, so it's one of the fatal thing jugalah. Yang membahayakan jugalah kalau kita tak pergi mendapatkan rawatan awal, dia boleh menyebabkan kepada masalah-masalah yang lain. Doktor, kalau kita lihat kan, kita ni dalam proses pembesaran kita daripada kita kecil, bayi kita akan tumbuh gigi susu, kemudian digantikan dengan gigi kekal. Dan kebiasaannya apabila kita menginjak ke usia lebih tua, mulalah gigi kita akan hilang, jatuh ataupun kita akan mula mengalami masalah gigi rongga dan memerlukan gigi palsu. Ada tak sebarang kaedah yang kita boleh lakukan dari awal lagi supaya kita boleh menjaga gigi kita supaya bila kita tua nanti kita tak adalah masalah gigi kurang ke ataupun masalah memerlukan memakai gigi palsu dan sebagainya. Supaya lebih tahan lama lah, doktor, kan? So it all comes to the first and most important yang kita kena berus gigi. Berus gigi, kena floss. Itu memang yang the basic and the most important lah sebab daripada itu yang kita ada develop masalah gusi, masalah karies gigi. So gusi ni dia memang ambil masa untuk menjadi kurang sihat, especially sebab plak gigi makin banyak, gusi pun makin jadi kurang sihat sebab dia bergabung dengan bakteria dalam mulut kita. Bila gusi lama kelamaan tak sihat, dia akan makin bengkak, berdarah, sentuh pun berdarah. And so sebab tu memang kena buat scaling setiap 6 bulan sekali, memang kena buat scaling, jumpa doktor gigi. So doktor gigi akan advise apa yang terbaik. So kalau kita biarkan macam tu, dia akan merebak ke bahagian tulang bawah. Yang kita panggil sebagai periodontitis lah. So bila dia merebak ke bahagian tulang, so tulang akan makin pendek. Maksudnya dia tak boleh menyokong gigi sekuat dulu. So tu yang jadi gigi makin goyang. Tapi proses ni memang ambil masa, so that's why dari awal lagi memang kita kena titik beratkan penjagaan kesihatan oral lah. Yang basic, kena berus gigi 2-3 kali sehari. Sebelum kita tidur kena berus gigi, kena floss setiap hari. Okey. Kena jumpa doktor gigi. Itu paling penting lah setiap 6 bulan. Kena jumpa doktor gigi. Itu paling penting sekali ya, doktor. Kita jumpa Dr. Shirin. Okey, doktor. Maksudnya kalau kita menjaga kesihatan gigi kita dari usia muda, kita ada peluang untuk tidak mempunyai masalah gigi bila kita tua nantilah. Kita boleh kekal pakai gigi kita yang sekarang ni ya? Yes. Sebab gigi akan makin goyang bila kita semakin berumur. Tapi prosesnya memang ambil lama. Dia disebabkan oleh kita kurang menitik beratkan kebersihan oral kita. So kalau awal-awal lagi kita make sure tip-top, memang walaupun tua gigi kita still kuat juga. Maknanya kalau kita kita tak jaga daripada muda, lagi cepatlah dia gugur. Awak sebenarnya awak tanya tu pasal awak ada masalah nak? Tak ada. Satu lagi soalan doktor sebelum kita nak berpisah. Doktor, adakah faktor-faktor lain seperti pemakanan itu juga? Makanan, pengambilan alkohol, merokok juga boleh menyebabkan kepada masalah mudah untuk menjadi gigi rongga ini?
Merokok ya betul sebab ia boleh mengeringkan mulut kita. So bila mulut kita kering, memang daya tahan untuk melawan bakteria tu kurang lah. So caries boleh cepat berlaku and nafas boleh berbau and kita bila untuk orang yang merokok akan ada karat lah pada gigi. Okay. Baik, doktor, kita dah sampai ke penghujung perbincangan kita untuk topik kita kali ini. Berikan pesanan akhir doktor kepada masyarakat tentang betapa pentingnya untuk menjaga kesihatan oral ni, doktor. Okey, saya ingin menggalakkan semua orang untuk jaga kesihatan oral dari awal lagi. Berus setiap hari 2 hingga 3 kali, floss setiap hari and jumpa dengan doktor gigi setiap 6 bulan sekali. So kalau kita buat this basic thing betul-betul memang confirm kesihatan oral kita memang akan perfect. Okey. Terima kasih doktor di atas perkongsian itu tadi. Jadi itu peringatannya kepada penonton. Mudah saja, dia tak memerlukan kerja yang banyak, hanya perlu menjaga langkah-langkah basic lah. Berus gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari, floss setiap hari, dan yang paling penting kita kena jumpa doktor setiap 6 bulan. Jangan risau, kadang-kala kalau setiap daripada kita ni mempunyai tahap kemampuan yang berbeza-beza. Kalau kita tak pergi jumpa doktor di klinik, kita boleh je pergi ke hospital ataupun di klinik-klinik kerajaan yang turut menyediakan perkhidmatan rawatan gigi ni. Dan satu lagi, bermula dari awal. Itu sangat-sangat penting. Okey, bagi yang ada anak ingat ya. Okey, terima kasih banyak-banyak Dr. Shalini Grace di atas perkongsian itu tadi bersama dengan kami. Thank you juga Fiza and Farin. Sama-sama. Terima kasih doktor. Jaga diri. Thank you. Kepada penonton-penonton wanita hari, banyak lagi yang kami ingin kongsikan bersama dengan anda. Pastikan anda terus bersama dengan kami. Wanita hari ini.